السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا تمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah pada mensyarahkan kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah kita dah sampai kepada hadis yang ke-32. Dari nas hadis ni daripada Sayyidina Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ad-Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta an Yahya an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Dari pertama sekali kita baca riwayat hidup perawi sebagaimana dinyatakan oleh penulis syarah. Daripada perawi ialah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi lafaz Khudri disandarkan kepada datuknya yang bernama Khudrah Ibn Auf. Dan setengah pendapat mengatakan Khudri tadi disandarkan kepada satu qabilah daripada qabilah Al-Ansar yang bernama Khudrah. Dan dalam satu riwayat yang lain dibaca dengan lafaz radhiyallahu anhuma. Maksud dalam riwayat dari salah satu naskah yang lain, hadis 40 ini diriwayatkan dengan, maksudnya Imam Nawawi mendoakan dengan lafaz radhiyallahu anhuma. Jadi penulis syarah berkata anhuma, maksudnya moga-moga Allah meredai kedua-duanya. Maksudnya Sa'dun anak dan Malik iaitu bapanya. Kerana bapanya iaitu Malik ialah salah seorang sahabat juga yang mati syahid di dalam perang Uhud. Maksudnya bapanya ialah salah seorang yang berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semasa baginda sallallahu alaihi wasallam luka di muka baginda sallallahu alaihi wasallam, maka bapanya pergi menyedut darah daripada luka tersebut dan menelannya. Maka Rasulullah SAW berkata, siapa yang ingin melihat kepada manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka, maka pandanglah kepada Malik ibn Sinan, iaitu bapa kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri perawi semasa perang Uhud, dia masih kecil, maksudnya umurnya lebih kurang dalam 13 tahun. Maka apabila dihadapkan kepada Nabi untuk menghadiri perang, maka Nabi menolaknya. Dan apabila Nabi pulang daripada perang Uhud, maka dia pun keluar bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat yang lain untuk menyambut kepulangan Nabi SAW daripada perang Uhud. Lalu Nabi SAW memandang kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan Rasulullah berkata, Sa'd bin Malik. Rasulullah memanggil namanya, maka dia kata, Naam bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dia kata, benar wahai Rasulullah SAW. Maka Abu Sa'id mendekati Rasulullah SAW dan mencium lutut Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi berkata kepadanya, ajarakallahu fi abika. Moga-moga Allah SWT memberi ganjaran yang besar kepada kamu disebabkan oleh kematian bapa kamu di dalam medan perang. Dan salah satu lagi perkara yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, setelah dia tadi dewasa, setelah kematian bapanya, dia menghadiri perang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 peperangan. Dan pertama sekali ialah perang Khandaq, yang pada ketika itu dia berumur 15 tahun.
Perang yang berlaku pada tahun kelima daripada penghijrahan Nabi SAW di dalam bulan Syawal. Dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang pemanah yang amat masyhur kerana dia mempunyai tubuh badan yang amat besar dan kuat, dan dia dari kalangan ahli suffah, dan dia dari kalangan sahabat-sahabat yang agung dan ulama dari kalangan sahabat. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ini kisah tentang dirinya di awal dia mempelajari ilmu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, pada satu pagi kami tidak mempunyai apa-apa makanan dan aku mengikat perutku dengan batu kerana kelaparan. Maka isteriku berkata kepadaku, pergilah kepada Rasulullah SAW dan mintalah daripada baginda. Sesungguhnya si fulan telah datang dan Rasulullah memberikan, dan si fulan juga telah datang, Rasulullah memberikan. Maka aku berkata, tidak, aku tidak akan sekali-kali meminta sehinggalah aku tidak mendapati apa sesuatu harta langsung. Maka satu ketika aku mencari apa-apa harta dan aku tidak mendapati apa-apa harta sekalipun. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah. Dan aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Man yastaghni, siapa yang menzahirkan kekayaan, tidak perlu kepada manusia, yughnihillah, nescaya Allah akan merezekikan kepadanya kekayaan daripada manusia. Wa man yasta'fif, siapa menjaga diri daripada perkara haram dan meminta-minta, yu'ifahullah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan merezekikan kepadanya peliharaan tersebut. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya keperluan. Maka apabila dia mendengar Rasulullah berkata tersebut, aku tidak meminta daripada sesiapa pun selepas itu, maka sentiasalah selepas itu Allah Ta'ala merezekikan kepada kami sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga dia kata, aku tidak mengetahui mana-mana ahli rumah dari kalangan Ansar yang lebih banyak harta daripada kami. Itulah keberkatan apabila dia tadi mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Dan dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 74 Hijrah, dan umurnya pada ketika itu ialah 94 tahun. Dan dia dikebumikan di tanah perkuburan Baqi', dan diriwayatkan daripadanya sebanyak 1170 hadis. Antara hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ialah hadis yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Hadis yang ke-32 ini, iaitu Rasulullah SAW bersabda, La darara wa la dirara, yang bermaksud, janganlah seseorang tadi memudaratkan dirinya sendiri, dan janganlah juga dia tadi memudaratkan orang yang lain. Jadi itulah terjemahan kepada hadis, dan insyaAllah kita akan baca syarahnya sebagaimana dinyatakan oleh penulis Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu. Jadi penulis berkata, zahir daripada hadis ini mengajarkan kepada kita pengharaman ke semua perkara yang memudaratkan, sama ada perkara tadi sedikit ataupun banyak. Dan penulis berkata, berhati-hatilah wahai saudara seimanku, saudara seislamku, daripada kamu tadi menyakiti manusia, ataupun kamu memudaratkan manusia pada dirinya, ataupun pada ahli keluarganya, ataupun pada hartanya, ataupun pada maruahnya. Sebenarnya perkara tersebut dihukumkan sebagai satu kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala telah berkata, celakalah manusia yang menanggung kezaliman. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah mengharamkan daripada orang mukmin tersebut darahnya, hartanya dan maruahnya, dan tidak disangkakan pada orang Muslim tadi melainkan dengan sangkaan yang baik. Dan ulama telah menyatakan berapa bentuk kezaliman dan kemudaratan yang perlu kita jauhi. Antara ini ialah cukai yang diharamkan, memakan harta anak yatim, sengaja berlewat-lewat dalam mengembalikan hak, maksudnya membayar hutang ataupun sesuatu amanah dalam keadaan dia tadi mampu untuk menunaikannya. Dan begitu juga menzalimi isteri pada tidak memberikan mas kahwin ataupun nafkah ataupun pakaian, dan tidak memberikan bayaran kepada pekerja, dan ataupun menyakiti orang-orang beriman dengan merampas harta mereka, memukul mereka, memaki hama mereka dan seumpamanya. Dan diriwayatkan daripada Mujahid, sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya di dalam neraka Jahannam terdapat satu pantai seperti pantai laut yang terdapat padanya binatang-binatang yang beracun dan ular seperti yang saiz yang amat besar seperti unta, dan terdapat juga kalajengking seperti keldai. Dan apabila ahli neraka
meminta tolong, maka mereka berkata, marilah kita pergi ke tebing tempat tersebut, tempat yang seperti tepi pantai tadi. Maka apabila mereka tadi pergi ke situ, maka binatang-binatang tidak akan datang menggigit mereka, mengoyakkan bibir-bibir mereka, kelopak mata mereka, dan apa saja yang Allah Ta'ala keingini. Dan lalu mereka berkata disebabkan kesakitan, binatang-binatang tadi mengoyakkan mulut mereka dan kelopak mata mereka, maka mereka berkata, kembalilah ke dalam neraka. Kembalilah ke dalam neraka. Apabila mereka masuk semula ke dalam neraka, mereka ditimpakan dengan rasa gatal yang amat sangat. Maka salah seorang daripada mereka menggaru badan mereka sehingga ternampak ternampak tulang yang berwarna putih. Dan sesungguhnya kulit mereka pada hari tersebut ialah setebal 40 hasta, lebih kurang 18 meter. Maksudnya ketebalan kulit manusia tadi seperti ketinggian bangunan 5 tingkat pada hari ini. Dan dikatakan simpulan, adakah kamu merasai perkara ini menyakitkan kamu? Maksudnya mengoyak-ngoyakkan kulit kamu sampai nampak tulang tadi. Maka dia kata, tiada lagi dah perkara yang lebih menyakitkan daripada apa yang kami buat pada diri kami sendiri. Maka dia katakan kepadanya, ini ialah balasan kerana semasa kamu di dunia tadi, kamu menyakiti orang yang beriman. Dan daripada Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dibawa tangan seseorang hamba, manusia lelaki atau perempuan pada hari kiamat, dan diseru di atas kepada semua manusia. Ini ialah simpulan-simpulan. Siapa yang ingin menuntut hak ke atasnya, maka datanglah menuntut hak daripadanya. Maka pada ketika itu amat gembira isteri sekiranya dia berjaya menuntut sesuatu hak daripada suaminya sendiri, ataupun daripada bapanya sendiri, ataupun daripada adik-beradik dia sendiri. Maksudnya kalau dia berjaya mengambil amalan orang lain, walaupun orang tadi amat dekat bapanya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya daripada siksaan pada hari tersebut, maka dia akan menuntut hak tersebut. Kemudian dibacakan ayat fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Sesungguhnya pada ketika itu tiada nasab di kalangan mereka, dan mereka tidak bertanya tentang perkara tersebut. Dari Allah Subhanahu wa taala, pada sekiranya Allah Taala berkeinginan, Allah Taala akan mengampunkan hak tersebut, hak yang berkaitan dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala seperti solat dan seumpamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan hak manusia. Jadi manusia tadi akan diletakkan di satu tempat, dan manusia akan membuat tuntutan dan dakwaan. Kemudian Allah berkata kepada siapa saja yang mempunyai hak ke atas orang tersebut, ambil hak kamu. Kemudian hamba tadi berkata, wahai Allah, sesungguhnya dunia telah binasa, bagaimanakah aku nak membayar hak-hak mereka ini? Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, ambillah amalan-amalan yang baik dan berikan kepada orang yang dizalimi di dunia tersebut. Sekiranya orang tadi ialah orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganda-gandakan amalannya sehingga cukup untuk membayar segala hak tersebut, dan akhir sekali Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan amalannya. Dan sekiranya orang tadi ialah orang yang celaka dan tidak akan berlebihan sesuatu amalan sekalipun, maka malaikat akan berkata, wahai Allah, pahala orang ni dah habis, tetapi orang yang menuntut hak masih lagi wujud. Maka Allah berkata, ambillah kejahatan orang yang dia zalimi di dunia dan campakkan gabungkan dengan kejahatannya. Kemudian ditulis satu kitab atau satu tulisan kepada orang tersebut agar dia jadi dibawa kepada api neraka. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan kepada kita. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata, sesungguhnya hadis ini ialah hadis yang amat agung yang perlu kita perhatikan. Dan sebagai penutupnya, penulis berkata hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang imam yang agung, iaitu Imam Malik ibn Anas, dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Al-Muwatta. Jadi sebagai penutup, kita akan membaca dan berkenalan sedikit tentang Imam Malik radhiyallahu anhu dan kitabnya yang amat agung, iaitu Al-Muwatta ini. Jadi diriwayatkan bahawa sesungguhnya Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta tersebut dalam satu tempoh yang amat panjang, iaitu dalam masa 40 tahun. Dan apabila dia telah sempurna menulis kitab Muwatta tersebut, dia berasakan bahawa dia tidak menulis dengan keikhlasan, bahkan untuk menunjukkan yang diri ini berilmu atau ingin kemasyhuran dan seumpama. Lalu dia mencampak kitab tersebut ke dalam air, dan dia berkata sehingganya kitab tadi basah.
dan tulisan-tulisannya hilang, maka ternyatalah kitab tersebut ditulis tidak kerana Allah, maka aku tak perlu lagi kepada kitab tersebut. Tetapi apabila dia campak, maka kitab tadi kering, tidak rosak walaupun satu huruf. Dan Imam Malik juga berkata, sesungguhnya kitabku ni telah daku minta disemak oleh ulama yang ada di zamannya seramai 70 orang daripada ahli Madinah. Semua mereka bersepakat denganku. Maksudnya bersepakat tadi tu. Di dalam bahasa Arab dipanggil wata'u ni. Maka dengan sebab itu kitabku dinamakan Al-Muwatta', yang bermakna sesuatu yang telah disepakati. Dan terdapat satu orang soleh, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ilmu agar aku dapat menyampaikan, atau ajarkan kepadaku satu hadis agar aku dapat menyampaikan hadis tersebut kepada umat kamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mewasiatkan kepada Malik bin Anas dengan satu harta yang amat agung yang dia tadi membahagi-bahagikan kepada kamu. Ketahuilah bahawa harta tersebut ialah kitab Al-Muwatta'. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Imam Malik tadi dia ialah salah seorang daripada 4 imam mazhab yang amat masyhur. Maksudnya kita maklum ada 4 mazhab yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada hari ini. Dan ibunya semasa mengandungkan Imam Malik tadi, dia mengandungkannya selama 3 tahun. Dan dia tadi dilahirkan pada tahun 93 Hijrah, maka dia dihukumkan sebagai tabi'ut tabi'in. Dan pada Imam Malik tadilah ditafsirkan satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi berkata, akan sampai satu masa manusia itu menunggang binatang-binatang untuk menuntut ilmu, maka mereka tidak mendapati seorang yang lebih alim, lebih tinggi ilmunya daripada alimul Madinah, maksudnya orang alim yang berada di Madinah. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, Imam Malik ialah guruku, daripadanya lah aku mengambil ilmu, dan tiada seorang pun yang lebih berjasa kepadaku melebihi daripada Imam Malik. Dan aku menjadikan Imam Malik tadi sebagai hujah ataupun sebagai wasilah antaraku dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila disebut mana-mana ulama sekalipun, maka Imam Malik ialah bintang yang amat bercahaya. Dan tidak pernah ada mana-mana manusia yang sampai kepada martabat Imam Malik daripada segi hafazan, ketekunan dan kehalusan dalam memelihara hadis. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat manusia yang lebih mengetahui dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada Malik bin Anas. Dan Imam Abu Hanifah juga berkata, aku tidak pernah melihat manusia yang amat pantas menjawab sesuatu soalan dengan jawapan yang amat tepat, dan manusia yang amat sempurna zuhudnya melebihi daripada Malik bin Anas. Dan diriwayatkan sesungguhnya satu orang perempuan memandikan mayat seorang wanita. Maka tiba-tiba tangan perempuan yang memandikan tadi melekat di faraj jenazah mayat tersebut. Maka manusia menjadi bingung, apakah yang perlu mereka buat? Adakah mereka memotong tangan perempuan yang memandikan, ataupun mereka memotong faraj jenazah tersebut? Maka dia tanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik berkata, tanyalah kepada perempuan tersebut apakah yang dia kata semasa dia meletakkan tangannya di atas faraj perempuan tadi. Maka mereka bertanya kepada perempuan yang memandikan. Maka perempuan yang memandikan tadi berkata, aku berkata, sentiasalah faraj ini menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia berniat daripada lafaz tersebut, perempuan ni ialah perempuan yang suka berzina. Maka Imam Malik berkata, itu ialah qazaf, maksudnya tuduhan orang berzina, maka tanpa bukti, maka hendaklah kamu menyebat sebat perempuan tadi tu yang memandikan tadi sebanyak 80 sebatan. Maka selepas dia sebat, maka tiba-tiba tangannya terlepas. Maka mereka pun melakukan, dan maka semenjak daripada itu maka diseru, maksudnya menjadi satu syiar di Madinah, la yufta wa malikun bil Madinah. Maksudnya jangan tiada siapa pun yang berhak memberi fatwa selagi mana Imam Malik berada di Madinah. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Imam Malik apabila dia ingin membacakan hadis Rasulullah SAW, dia akan mengambil wuduk dan duduk di tengah-tengah di tengah-tengah tempat kerusinya, dan dia tadi akan menyikat janggutnya dan meletakkan minyak wangi. Dan apabila dia telah duduk dalam keadaan tenang, maka barulah dia tadi membacakan hadis Rasulullah SAW.
Maka apabila ditanya mengapa dia berbuat sedemikian, maka dia kata, aku ingin mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu kisah yang lain, Imam Malik semasa dia sedang membacakan hadis, maka dia digigit oleh kalajengking sebanyak 16 kali sengatan. Maka warna kulitnya berubah dan dia menjadi pucat. Tapi dia tetap tidak memotong hadis Nabi Muhammad, memberhentikan majlis pembacaan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka apabila telah selesai, dia kata, aku menahan kesakitan tersebut kerana mengagungkan Rasulullah SAW. Dan dia meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah dan dikebumikan di tanah perkuburan Baqi'. Dan di zaman tersebut dibina satu kubah di atas kuburnya, dan kuburnya bersebelahan dengan kubur Nafi', hamba kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Imam Syafi'i telah menceritakan bahawa satu ketika makcik kepada Imam Syafi'i, semasa Imam Syafi'i sedang berada di Mekah, maka makciknya berkata, pada malam ni terdapat satu orang manusia berkata kepadaku, ma ta'alamu ahlil ard, telah meninggal dunia pada malam ini manusia yang paling tinggi ilmunya daripada kalangan seluruh ahli bumi. Maka apabila kami mengira malam tersebut, maka kami mendapati malam tersebut ialah malam kematian Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Itu sedikit tentang imam ni yang menulis kitab Muwatta, yang mengumpulkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya ialah hadis yang sedang kita bincangkan ini. Jadi sebagai kesimpulan daripada hadis la darara wa la dirar ni, maksudnya kita dapat fahami bahawa kemudaratan dibahagikan. Maksudnya Nabi kata jangan kamu memudaratkan diri sendiri dan jangan kamu memudaratkan orang lain. Jadi memudaratkan diri sendiri dibahagi kepada dua. Satu, mudarat yang zahir, seperti seseorang membunuh dirinya sendiri, ataupun seperti seseorang tadi mencederakan, melukakan dirinya sendiri. Dan terdapat juga mudarat yang batin, seperti mana hasad dengki. Kerana dalam hadis Nabi berkata sesungguhnya hasad tadi akan memakan. Dia seperti api yang akan memakan amalan baik yang kita buat. Dan apabila seseorang tadi mengekalkan sifat hasad, mengekalkan sifat marah, sombong dan seumpama, dia sebenarnya memudaratkan dirinya sendiri. Dan begitu juga apabila Nabi kata jangan kamu memudaratkan orang lain, maka memudaratkan orang lain dibahagikan kepada dua. Pertama, memudaratkan orang lain daripada sudut zahirnya, seperti membunuh orang tersebut, memukul dan seumpamanya. Dan kedua, terdapat juga memudaratkan orang lain daripada segi batinnya, seperti merosakkan akidahnya, mengajarkan kepadanya akidah yang salah, dan begitu juga merosakkan kerohanian hati orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap anak yang dilahirkan tadi dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih, tetapi ibu bapanya lah yang akan menukarkannya kepada agama Majusi, atau menukarkannya kepada agama Nasrani, atau menukarkannya kepada agama Yahudi. Yang dimaksudkan ialah ibu bapa tadi mempunyai sifat marah. Jadi dia memindahkan sifat marah tersebut kepada anak yang baru lahir. Padahal anak tadi bersih suci. Maka memindahkan sifat marah itulah seperti Majusi, kan, lambang kepada kemarahan kerana mereka menyembah api. Atau ibu bapa tadi mempunyai sifat malas, kan, sifat jahil. Maka apabila dilahirkan seorang anak kepada mereka, ibu bapa tidak akan memindahkan sifat malas, sifat jahil tersebut, tidak mempedulikan agama, tidak suka kepada agama kepada anak tadi. Maka mereka jadi seperti Nasrani, yang maksudnya kumpulan manusia yang tidak menggunakan akal mereka dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling kita takut sekali ialah ibu bapa yang mempunyai sifat hasad, dengki dan kedegilan. Maka itulah sifat Yahudi. Maka apabila anak tadi lahir, ibu bapa tadi akan memudaratkan anak tersebut dengan sifat hasad, kan, dengan sifat dengki, kan, dengan sifat kedegilan, tidak mentaati arahan. Dan itu salah satu daripada makna wala dirar. Jangan sekali-kali kita memudaratkan orang lain. Jadi kita hanya menyelamatkan diri kita dan tidak memudaratkan anak kita, orang yang berada di sekeliling kita, kawan-kawan kita, apabila kita membersihkan diri kita terlebih dahulu. Apabila ibu bapa tadi mentazkiyahkan dirinya, maka barulah dia boleh menjaga dirinya dan dia tidak memudaratkan orang sekelilingnya dengan kemudaratan yang batin. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara diri kita, memelihara orang yang berada di sekeliling kita dan memelihara seluruh umat Islam. Dan sebagaimana Nabi berkata, jangan sekali-kali kita
memudaratkan diri sendiri dengan membiarkan diri kita berada di dalam api neraka, dan jangan sekali kita memudaratkan juga orang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mahfazat sayyid sabahuddin wa rizqna jami'an anwarahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga-moga Allah Taala melihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.